Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam hadis yang ke-15. Maudhu' al-birrul walidaini walau kanu musyrikin, berbuat baik kepada kedua ibu bapa walaupun mereka orang musyrik. Safhah 58. Hadis an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummaki. Daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma berkata qadimat alayya ummi, satu ketika ibu aku datang menziarahiku, wahia musyrikah, dalam keadaan dia masih lagi musyrik, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika antara perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan Mekah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab datangnya ibu aku tadi, maka aku telah meminta fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada baginda, inna ummi qadimat wa hiya raghibah, sesungguhnya ibu aku datang dalam keadaan dia raghibah, maksudnya dalam keadaan dia sangat suka dengan membawa sama hadiah kepada aku, suka menghubungkan silaturahim dengan aku. Maka tanya Asma, apa asilu ummi, apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengan ibuku? Berkata Nabi SAW, na'am sili ummaki, ya, sambunglah ikatan persaudaraan atau sambunglah silaturahim dengan ibumu. Rawahul Bukhari. Baik, dalam hadis ini kita akan keluarkan beberapa isi penting. Ta'rif bil rawi, ma'ani mafradat, mabahis al-arabiyah, murad bi alfaz wa tarakib fil hadis, sabab wurudul hadis, al-aslamat asma, al-murad la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, al-kuffar alladzina yajuz al-ihsan ilaihim, hukmul ihsan ilal kuffar, mimma yustafadu minal hadis. Jadi kesemuanya ada 10 perbahasan, insyaAllah. Baik, kita lihat satu persatu ta'rif ar-rawi, iaitu Asma radhiyallahu anha. Ismuha Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq At-Taimiyah Al-Quraisyah, namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq At-Taimiyah Al-Quraisyah. Dat an-nitaqa ini mempunyai 2 tali pinggang. Maksud 2 tali pinggang tu dia dinamakan sebagai nitaqa ini disebabkan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Asma ditugaskan oleh Abu Bakar untuk membawa makanan setiap hari ke Gua Sur bagi Nabi SAW dan juga bapanya. Maka dengan sebab peristiwa itu dinamakan sebagai Zat Nitaqaini, yang mempunyai 2 tali pinggang, bermaksud orang yang dia bertanggungjawab di atas hijrah bagi Nabi SAW. Baik. Aslamat ba'da sab'ata asyar rajulan, dia masuk Islam selepas 17 orang memeluk agama Islam. Dia orang yang ke-18 lah. Asyad mi'atu am, dia hidup selama 100 tahun. Semua tu fiat sanah Salasa wa sab'in atau arba'ah wa sab'in minal hijrah ba'da maqtal ibniha Abdullah. Dia meninggal dunia, wafat pada tahun 73 atau 74 hijrah, selepas kematian anaknya Abdullah. Baik, kemudian kita lihat kepada ma'ani mufradat dalam hadis. Al-awwal ahdu bermakna zaman ataupun al-asru, boleh juga asru.
Istaftai itu mana sa'altu atau talabtu, boleh juga talabtu al-fatwa. Raghibah ada beberapa maksud. Kalau kita ma'ani kalimat pada raghibah ialah raghibah fi birri ibn. Raghibah fi birri. Maksudnya suka berbuat kebaikan. Suka buat baik pada anaknya. Ataupun ahsana ilaiha bisabat. Berbuat baik padanya, pada anaknya tadi. Dengan tekun. Ataupun ahsana fil qurbi minni, dia berbuat baik untuk menyerapatkan dirinya dengan asma, mujawarati, mendekatkan dirinya, watawadud, dengan penuh kasih sayang. Ataupun raghibah ni dalam hadis yang lain disebut sebagai raghimah. Dalam riwayat riwayat lain disebut wahia raghimah. Raghimah maknanya ialah raghibah an din Islam. Maksudnya benci kepada Islam. Maka sebab itu dalam riwayat tak jumpa riwayat menyatakan bahawa mak dia ini memeluk Islam. Aslu al-atfu. Asilu dalam hadis maknanya al-atfu, buat baik, al-birru, dan juga al-ihsan. Ini asilu lawannya adalah diddu al-qati'ah, memutuskan silaturahim. Asilu menghubungkan silaturahim. Mabahis al-arabiyah al-awwal wahiyya musyrikah, itu adalah jumlah haliyah, mansub. Raghibah pula ialah hal mansub. Tapi yajuzu rafa'. Raghibah wa hiya raghibatun boleh jadi juga di situ, boleh jadi rafa' dengan sebab dia khabar kepada mubtada. Berikutnya kita lihat kepada murad bi alfaz wa tarakib fil hadis. Al-awwal fi ahdi Rasul ayu fil muddah allati ma baina sulhi Hudaybiyah wa fathu Makkah. Ahdi merujuk kepada tempoh antara perjanjian Hudaybiyah dan juga pembukaan Mekah. Juga disebut sebagai hudnah, atau gencatan, ketika gencatan senjata. Kemudian raghibah, dalam hadis raghibah murad di situ ada murad dia. Raghibah makna raghibatun fi syai'in ta'khudhu, dia suka dengan benda yang dia bawa itu. Dia bawa hadiah tadi kan. Raghibah an din Islam. Yang kedua raghibah an, maknanya raghibah, kalau raghibah fi suka, raghibah an makna benci atau tidak suka, benci kepada Islam. Yang ketiga raghibah fil qurbi wa mujawarati min asma, dia suka mendekatkan dirinya ataupun menghubungkan hubungan silaturahimnya dengan anaknya Asma. Kemudian kemudian makna ummu Asma dalam hadis. Siapakah ibu Asma itu? Namanya ialah Qailah ataupun Qutailah binti Abdul Uzza Al-Quraisy. Baik, seperti disebut pada awal tadi, dalam riwayat yang lain disebutkan wahia raghimah, bukan raghibah. Riwayat sahihah raghimah bil mim. Fal murad bi al-lafzul raghimah hiya kariha an Islam wa hijrati Asma. Mana dia benci terhadap Islam dan juga pindahnya Asma. Dia tak suka Asma pindah. Yang kedua zalilah muhtajah ila ata Asma, dia merendahkan dirinya, merendahkan dirinya dengan membawa pemberian kepada Asma, bawa hadiah, nak berjumpa dengan Asma walaupun itu adalah anaknya dibawa hadiah. Yang ketiga haribah min qaumiha, mana dia melarikan dirinya daripada kaumnya, kerana ketika itu perjanjian Hudaybiyah, patutnya daripada Mekah tak boleh pergi ke Madinah. Dia lari keluar daripada Mekah, pergi berjumpa dengan Asma di Madinah. Baik, kita masuk kepada sabab wurudul hadis. Dalam 22 hadis yang kita belajar, tak banyak hadis yang ada sebab wurud. Ini adalah antara satu yang hadis itu. Baik, sabab wurudul hadis. Qadimat Ummu Asma Qailah binti Abdul Uzza Al-Quraisyiyah ila ibnataha Asma binti Abi Bakrin fil hudnah bil hadaya. Ibu Asma iaitu Qailah telah datang. Qadimat ja'a, telah datang berjumpa dengan anaknya Asma binti Abi Bakrin fil hudnah, ketika dalam tempoh gencatan tadi, bihadaya, dengan hadiah.
Wa kana Abu Bakrin, dan Abu Bakar dulunya talaqaha fil jahiliyah. Semasa jahiliyah Abu Bakar telah menceraikannya. Maka sebab itu dia tak ikut pindah hijrah. Fa abad Asma an tuqbal hadiyataha, maka Asma dia enggan menerima hadiah yang dibawa oleh ibunya, atau tudkhilaha baitaha, ataupun mengizinkan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Sehinggalah hatta tas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia bertanya hukum tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah hadis ini. Maka berkatalah Sufyan bin Uyainah, "Fa'anzalallahu fiha qawlihi ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Dalam peristiwa ini, dalam peristiwa datangnya Asma' berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang adakah dia boleh berhubungkan silaturahim dengan ibunya, maka dengan sebab peristiwa itu turunlah ayat Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu daripada menghubungkan uh, silaturahim dengan orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama kamu. Ayu la yanhaakum an ihsan ila al-kufrah alladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi siapakah mereka itu? Minhum an-nisa wad-dha'fa, itu orang perempuan dan juga orang yang lemah. Baik, termasuk pada satu soalan. Hal aslamat Ummu Asma Qailah? Adakah ibu Asma Qailah ataupun Kutailah itu telah masuk Islam? Kita dah sebutkan tadi. Ini jawapannya ialah la, li'annahu lam yaqa' fi ahadin min riwayat ma yadullu ala islamiha. Kerana tidak ada satu pun riwayat yang menunjukkan bahawa ibunya telah memeluk agama Islam. Oleh yang demikian, la yasih law humila qawliha raghibah fil Islam. Jadi tak boleh dikatakan raghibah dalam hadis itu menunjukkan raghibah fil Islam, yannahu lam yastalzim husul islamiha, kerana dia tidak tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa dia tu telah memeluk Islam. Dan yang terakhir kita lihat kepada mimma yustafadu min al-hadis. Al-awwal jawaz al-hadiyah lil musyrikin la siyama min zawil qurba. Boleh menghadiahkan kepada orang musyrikin, lebih-lebih lagi mereka di kalangan zawil qurba, iaitu saudara mara. Masyru'iyat silaturrahmi al-kafirah karrahmi al-muslimah. Disyariatkan silaturrahim bersama dengan orang kafir seperti mana silaturahim di kalangan orang yang Islam. Jawaz muwada'ah ahlul harbi wa muamalatihim fi zamanil hudnah. Harus buat perjanjian dengan kafir harbi dan bermuamalah dengan mereka pada zaman hurbah, pada zaman hudnah, pada zaman gencatan, pada ketika waktu berlakunya gencatan senjata. At-taharra fi umuruddin wa su'al ahli ilmi amma la na'lam. Salah sentiasa mempelajari ilmu agama dan sentiasa bertanya kepada ahli ilmu perkara yang kita tidak ketahui. Baik, sekadar itu sahaja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.